Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat dan salam sejahtera. Jadi kita akan teruskan kita punya lecture berkaitan dengan bridge. Sebelum ni kita belajar tentang DC bridge DC bridge. So hari ni kita akan belajar tentang AC bridge. Ini ialah alternating current. Konsep sama, tetapi apa yang berbeza di sini ialah kita ada sumber dalam bentuk AC instead of DC. Jadi apabila kita ada AC, kita akan mula bermain dengan capacitance, kita akan mula bermain dengan inductance. Jadinya fungsi, apakah fungsi kegunaan bridge tersebut ialah untuk mengukur inductance. Inductance ialah yang coil macam tu dalam bentuk L, dan capacitance yang biasanya dia punya simbol macam ini untuk mengukur capacitance lah, jadi kita panggil C. Okay. So dalam AC bridge kita tidak panggil lagi resistance. So combinations bahagian resistance dan bahagian inductance dan capacitance kita akan panggil dalam bentuk impedance ataupun Z. Z ialah impedance. Okay. Just ingat sebelum ini, kalau kita belajar pasal DC, kita panggil dia resistance saja. Kita panggil dia resistance. Tetapi oleh kerana kita pakai AC dan ada components bahagian untuk inductor dan capacitor, so maksudnya kita akan bermula bermain dalam bentuk impedance lah. So impedance kita ada dalam bentuk nyata dan imaginary. Kalau kita masih ingat lagi sebelum ini, kita ada belajar tentang form untuk imaginary nombor kompleks J. Okay, so again, kita akan forward dalam slide seterusnya nanti. Untuk keadaan balance macam biasa, kalau kita tak balance, kita boleh buat ratio macam begini. Z1 ratio by Z3 is equivalent to Z2 ratio by Z4. So ini dia punya persamaan. So kalau kita nak dapatkan Z4, so kita buat naik atas. Z4 bersamaan dengan Z2, Z3 bahagi dengan Z1. So ini ialah asas dalam keseimbangan AC bridge. Again, dia menggunakan konsep Wheatstone bridge. Consists of 4 impedances, Z1, Z2, Z3, Z4. And detector dekat sini can be galvanometer, or maybe headphones, or maybe oscilloscope. So then the formula untuk mendapatkan keseimbangan adalah sebegini. Jadi apa yang kita nak belajar untuk AC bridge, actually ada banyak, tapi saya akan concentrate dua saja. Satu kita panggil Maxwell bridge. Okay, dia punya pattern macam ini saja. Same one like Wheatstone, tetapi apa yang berbeza di sini ialah kita ada capacitor dalam bentuk selari dengan R1. Kita ada capacitance boleh ubah di sini. Kita ada inductor di sini secara sesiri dengan RX. Jadi dalam circuit ini kita kena mencari nilai RX dan kita boleh mencari nilai NX. Sekiranya kita ada nilai-nilai yang lain, so kita boleh zoom to this particular two values. Okay. Untuk resistor, kita kena ingat balik macam mana konsep asas resistor. Kalau resistor itu adalah dalam bentuk sesiri, remember this one last time. Kalau ini adalah R1, this is R2. Jadi total RJ adalah bersamaan dengan R1 plus R2. Kalau dia dalam bentuk selari, okay, this is R1, this is R2. So 1 per RJ adalah bersamaan dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per R2. So ni konsep asas. Dalam impedance kita akan guna benda yang sama. Tetapi kali ini kita kena faham macam mana kita nak representasi impedance untuk kapasitor dan impedance untuk induktor. Dalam keadaan sebegini, kita kena belajar balik semula untuk impedance representative kapasitor. So impedance ZC adalah 1 per J. This is J. J untuk nombor kompleks omega C. Ini ialah nilai omega nanti dalam diberi biasanya. C adalah kapasitor inilah. Dia adalah 1 per J omega C. Kalau LX ini untuk impedance
bagi induktor. Dia terus J omega L. Okay, kita tengok ni dulu biar ni. Ni saya clearkan sebelum kita pergi for the next one. Okay, during balance condition, Z1, okay, Z1 ratio by Z3, Z2 ratio by ZX. So, kita akan nampak macam ni lah. Kita akan dapat ZX, finally Z2, Z3 and Z1. So, the equation ni balik semua, dia panggil Y1, dia tukar. So, apa yang kita nak tengok sini ialah Y1 sama je, 1 per Z1 adalah bersamaan dengan Y1. So, kita ambil semua komponen ni masuk ke sini, sama balik dapat jawapan yang sama. Jadi, cuma dia nak represent 1 per Z1 kepada Y1 untuk memudahkan kita lah. Okay. Okay. Jadi, kita buat sesuatu kat sini dulu. Sebelum saya pergi jump balik sebenarnya, kita tengok kat sini dulu. Okay, representasi bahagian Z2. Z2 adalah bersamaan dengan R2 sahaja. Betul This one betul. Very simple. This is only resistor. So, Z3. Z3 adalah bersamaan dengan kapasitor. Kapasitor ini satu saja, satu line saja. Z3 adalah, again, this is the one, 1 per J omega C. So, untuk Z1 macam mana? Z1 dekat sini. Ini adalah selari sesiri. Selari. So, macam mana kita nampak ni? Macam kita nak represent impedance ini. So, Z1 kena guna balik konsep yang ini sebab dia selari. 1 per Z1 sama dengan 1 per R1 tambah dengan 1 per J omega C. Ingat tak? Ini ialah dia punya components untuk impedance bahagian ini. Jadi, kalau kita simplifykan ini, 1 per Z1 sama dengan 1 per R1 tambah dengan kalau 1 bagi 1 per J omega C, terbalik bahkan semula, so dia akan jadi J omega C. So, bagaimana dengan bahagian ini pula? ZX. So, ZX bersamaan dengan RX tambah terus secara sesiri tambah terus impedance bagi induktor ini. So, inilah J omega L. So, inilah very simple punya secara representation lah. So, ini ialah 1 per Z1. Ingat 1 per Z1 ialah bersamaan dengan Y1. Jadi, ini keseluruhan ini akan darab semua dekat sini. Okay, so kita tengok balik. Kemudian ini, diulang balik semua. Ini ialah dia punya persamaan. Okay, dan kita nampak Y1 tadi, saya dah dirahkan tadi macam yang saya dapat tadi. Ini Y1 tadi. Y1 ialah bersamaan 1 per Z1, which is 1 per R1 tambah J omega C. 1 per R1 J omega C1 lah. Tak apa, sini C1 So, ini dah betul. Okay, Z2 betul. Z3, oh sorry, dia bukan capacitance Sorry, it should be, sorry, this one salah ni. This one should be R. That's why. Okay, this one should be R. So, Z3, kita ni salah tadi. Sebab itu ialah Z3 ialah R3 Okay. Jadi, R3 dan ZX ialah RX in series with LX. So, kita akan dapat ZX is equivalent to RX plus J omega L. So, this is dia punya persamaan. Kita akan nampak biasanya resistor akan berada di bahagian nyata dan bahagian kapasitor dan induktor kita akan berada di bahagian imaginary. Okay. So, kita dah dapat semua nilai ini. So, again, daripada sini kita akan masukkan nilai. ZX ni apa? ZX kita tak tahu ZX ialah ini. Kita masukkan nilai ni ZX dalam ini. Dan Z2, Z3 is equivalent to R2, R3. Dan Y1 adalah bersamaan dengan ini. Kita ambil tadi yang saya buat tadi. Kita masukkan dalam Y1 sini. Jadi, kita darabkan semua. So, kita akan dapat bahagian nyata dan bahagian imaginary. RX ialah bahagian nyata. J omega LX adalah bahagian imaginary.
So, dua bahagian ini tidak boleh disamaratakan. So, kita boleh tengok dalam persamaan serentak ini, Rx ini adalah bersamaan dengan ini, di mana yang bahagian imaginary ini akan bersamaan dengan ini. Jadi, kita akan nampak untuk mendapatkan nilai Rx, kita perlukan nilai ini. Mendapatkan nilai Lx, kita perlukan nilai ini. Okay, so inilah Maxwell Bridge. Akhirnya, kita akan dapat satu bahagian nyata dan satu bahagian imaginary. Okay, so Lx sama dengan C1, nilai kapasitans C1 tadi, R2 darab R3. So, itu adalah nilai Lx saja. Okay, dan apakah parameter lagi yang kita akan dapatkan di sini ialah di mana kita akan tengok bahagian Q. Q itu di mana yang Q sama dengan omega Lx bahagi Rx sama dengan omega, saya dapatkan ini ialah omega Lx bahagi Rx, di mana kita akan dapatkan nilai ini R2 Rx. Q sama dengan Lx Rx. Okay, Q adalah nilai Lx omega bahagi Rx. So, ini ialah persamaan untuk nilai Q, which is the low quality factors dipanggil Q. So, kita ada nilai ini. Jadi, Lx kita boleh masukkan nilai ini. Dan Rx kita boleh masukkan nilai ini. R2, R3. Bila kita masukkan semua ni bawah ke bawah ini kan, jadi kita akan jadi sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya dia akan jadi satu dia akan jadi Rx ni ialah bahagi dengan R2, R3 bahagi R1. So, kalau bahagi-bahagi dia akan terbalik. So, dia akan jadi macam R1 naik atas, bawah R2, R3 So, inilah formula yang kedua untuk diketahui. Jadi, finally, bila kita boleh cancelkan ini, so akhirnya akan dapat jawapan inilah untuk mendapat nilai Q. So, higher Q indicates a lower rate of energy loss. Kalau Q ni low, energy loss is if Q is higher, so kalau nilai Q ni tinggi, so dalam circuit tu kita akan nampak lah akan lower rate of energy loss lah relative to the stored energy of the capacitor. So, this is the next persamaan yang kita kena tahu. Okay. This is for Maxwell Bridge. Okay. Contoh soalan. A Maxwell Bridge as shown in figure 5.6 is used to measure inductive impedance. The bridge constant at balance are, so ini adalah nilai yang diberikan semasa keadaan bridge seimbang. Jadi, very simple daripada persamaan yang kita ada tadi. Ni adalah persamaan seimbang kan? Okay, kita dah ada nilai. Kita ada nilai kapasitor, kita ada nilai resistors, R2 dan R3. Jadi, find the series equivalent of the unknown impedance. So, kita nak cari Rx. Dan kita nak cari Lx. Dan later, kita boleh jadi juga cari Q itu lah. So, jawapan. Ni kita ingat tadi. Untuk mendapatkan Rx, persamaannya kita dapat tadi kat sini. Ini Rx ialah ini dan Lx ialah ini. Senang je, masukkan saja. So, Rx nilai ini, masuk nilai dan kita akan dapat 1.09 kilo ohm. Dan untuk induktor, kita akan masukkan nilai R2, R3, C1. Dan ini kita akan dapat dalam bentuk induktor dalam bentuk Henry. So, ini adalah nilai terakhir kita dapat untuk Rx dan Lx dalam bridge Maxwell Bridge. Dalam jambat Maxwell. Okay. What else? Okay. Now, another one. Kita guna konsep juga yang sama untuk Hayes Bridge. Tetapi kalau kita tengok ni adalah berbeza ya. Berbeza. Tak lagi selari di sini. Tetapi ini sesiri. Dan ini pun still sesiri. Okay.
different from Maxwell by having resistance R1 in series with standard capacitor C1. So tadi kita nampak ni secara selari, tetapi sekarang inilah secara sesiri. So kita buat benda yang sama semula. Z1 divided by Z3 is equivalent to Z2 divided by ZX. So kita akan dapat finally ZX bersamaan dengan Z2 Z3 is divided by Z1. Remember that one. So apa itu Z1? So kita kena keluarkan balik nilai-nilai ni lah. So again Z2 senang. Z2 ialah R terus. Z2 sama dengan R2. Z3 sama dengan R3. ZX ini ialah secara sesiri sama dengan RX. LX ialah tambah dengan J omega L. Itu sudah lama. So dekat sini, ni ada beza Ini secara sesiri. So Z1 sama dengan R1 tambah dengan 1 per J omega C. Ni adalah C. So apakah, kenapa datang sini? Z1 dapat sini. Apakah bezanya? Saya tulis ni betul. So apa yang berlaku ialah dia menggunakan konsep matematik. Kalau kamu ingat balik imaginary numbers, okay, 1 per J, okay, kalau kamu naikkan di atas J ini, dia akan jadi negatif. Ini bersama dengan negatif J. Ini konsep matematik asas lama lah. Okay. So daripada sini, nampak tak di sini, daripada R1 plus 1 per J omega C, dia naikkan J di atas, dan bila J naik atas, ni akan jadi negatif. So ini bersama dengan R1 tolak J atas bawah omega C. Tak sama dah. Tadi dalam keadaan yang pertama tadi J di bawah pembahagi 1 per itu. Sekarang di bawah, sekarang ni sini dan dia nak naikkan So yang lain semua sama. Yang semua sama untuk kita faham. Okay. Dan kita masukkan nilai ni lah. So kita masukkan Z1 di sini. Z1. Okay. Mana tadi? Okay, kita tengok ZX Z1. Z1 ialah ini. R1 tolak J omega C 1 dekat sini. Dap dengan ZX RX tambah J omega LX sama dengan R2 R3. So kita kena buat persamaan ini betul kan? Okay. So R1 RX plus J omega LX kita kembangkan Lepas ni kita boleh kembangkan ini darab ini, ini darab ini, ini darab ini, ini darab ini. So bila kita kembangkan jadi R1 RX yang pertama tu macam ni. Ini kita dah kembangkan dia. Pengembangan konsep asas. Jadi selepas kembangkan ini, kita kena bahagikan bahagian imaginary dan bahagian bukan imaginary. Contoh sekarang ialah kita nampak kat sini yang ada J di mana Yang ada J ialah ini dua. Tak ada J ialah ini. Jadi untuk bahagian nyata R2 R3 bersama dengan R1 RX plus dengan LX bagi C1. So inilah persamaan pertama. Okay. And yang kedua untuk bahagian imaginary. So kita boleh bawa benda ini. Yang pertama tadi. Ini dalam bentuk ni kan. So kita bawa ke sana Ini negatif. Negatif kita bawa ke sana. Jadi positif. So saya tutup yang ni. Kita buat sini jadi J RX omega C1. So kita ada bahagian J di sini. J di atas. Itulah sebab kenapa dia naikkan di atas. Sebab dia nak samakan dalam bentuk imaginary So dalam nilai ini akan nampak omega LX R1 di sini sama dengan RX bahagi omega C1. So inilah persamaan yang kedua kita dapat. So apabila kita selesaikan semua ini dalam bentuk ini, solving for LX and RX, we have RX omega kuasa 2. So this is semua pembuktian. Akhirnya senangnya terus kemudian akhirnya kita terus akan dapat persamaan lah So akhirnya persamaan kita dapat ini dan kita dapat LX ini.
Saya tak nak go through all persamaan ini. Akhirnya kita akan dapat nilai omega itu apa, Q itu apa, Lx itu apa dan Rx itu apa. So this is the value yang kita nak cari. Okay. Then contoh soalan, find the series equivalent of inductance and resistors. Keadaan null dengan bridges values sebeginilah. So dah ada persamaan Rx, Lx. Very simple. Just masukkan nilai tersebut dan kita akan dapat nilai Rx. Kemudian kita gunakan persamaan tu sekali lagi, kita akan dapat nilai Rx juga lah. Tricky dekat part sini bahagian untuk AC bridge ni, the tricky part is konsep matematik kena clear dan kena make sure that kita tekan kalkulator yang betul, because number dia sangat popular ni sangat banyak, especially omega lah. Omega tu ada nilai sebenarnya, so kita kena masukkan salah satu. Jadi again, saya cuma concentrate 2 bridge saja untuk AC. Yang penting kamu tahu macam mana nak dapatkan nilai Lx dan Rx sekiranya ada nilai bahagian untuk bridge ini sekiranya keadaan seimbang. Okay, persamaan kedua-duanya tak sama sebab keadaan circuit yang berbeza di antara mereka inilah. So 2 bridge saja dahulu. Okay, kita teruskan dengan nanti dengan latihan lah. Okay, terima kasih.